Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan malajatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala telah beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia jadi orang baik, nak dia jadi orang yang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ni kita akan masuk pada hadis yang berikutnya daripada kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi. Pada hadis yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, 4 perkara yang telah ditetapkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala wakkala birrahimi malakan yaqulu ya rabbi nutfatun, ya rabbi alaqatun, ya rabbi mudghatun. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب في بطن أمه. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewakilkan dengan rahim itu satu malaikat yang berkata. Malakan ni dalam bahasa Arab maksud dia malaikat lah. Malaikah dia punya jamak dia banyak. Malak satu, malaikah banyak malaikat. Kita dalam bahasa Melayu kalau malaikat tu satulah, kalau banyak malaikat. Senang bahasa kita tak tambah gitu ya. Malaikah maksud dia ramai. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala nak lahirkan satu baby tu, maka satu malaikat dia akan mai dan dia akan kata, ya rabbi nutfatun, wahai Allah, wahai Tuhanku air mani, wahai Tuhanku seketul darah, wahai Tuhanku seketul daging. Setiap proses yang berlaku di dalam diri manusia, daripada baby tadi tu nak tukar daripada mani, nak tukar pi seketul darah, nak tukar daripada darah nak pi tukar ke daging, nak daripada daging nak balut ke tulang, proses semua tu adalah dengan green light atau izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang berlaku di dalam rahim satu orang ibu, proses itu bukanlah proses yang kita katakan berlaku dengan sendiri, tetapi proses itu adalah dengan pemerhatian dan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kaya, dan dia boleh buat bayi dalam satu ruang yang sangat kecil dan dalam keadaan yang kita katakan gelap dan sebagainya,
Tetapi setiap proses tu berlaku dengan sangat teliti dan sangat cantik dan sangat indah dan sangat hebat. Lahirnya satu orang bayi dan baby tadi tu. Kalau manusia, kalau dia nak buat kereta, kilang kereta tu tuan-tuan kena tengok, dia satu tempat yang sangat luas. Ada lokasi yang dia pasang semua. Ada lokasi yang dia pasang body saja. Sini tak boleh, sini tayar saja. Sini audio saja. Sini ada bahagian part-part dan digabungkan dan dihantar ke satu kawasan untuk digabungkan dijadikan kereta. Tetapi tempat tu kebiasaannya adalah luas, adalah cerah, ada banyak staff-staff yang terlibat, ada banyak section, ada banyak bahagian, ada pengurusan yang sangat luar biasa baru boleh hasilkan sebiji kereta. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha cerdik, Maha bijaksana, Maha perkasa. Allah boleh buat bayi yang Allah cerita dalam hadis ni, Nabi SAW sebut bagaimana perubahan satu proses ke satu proses itu berlaku dalam ruang rahim yang sangat kecil dan terhad. Dan demikian lagi hebatnya Allah Ta'ala, setiap bahagian itu dipasang pada tempat yang baik. Mata di tempat dia, jantung dia, urat, badan bayi, semua baby tu dia boleh keluar sekali dengan package nyawa dan suara tu dalam keadaan yang baik. Andai sekiranya ada kekurangan dari segi telinga, ada hidung, ada masalah dan sebagainya, kita tak akan kata wala'ayazubillah, hasya lillah, Maha suci Allah. Kita tak akan kata, oh yang ni ada kesilapan berlaku, Allah Ta'ala silap buat dalam rahim. Tak. Itu kita panggil dia apa? Sebagai kelainan upaya. Oh dia ni lain pada orang, ni anugerah. Tu pun Allah buat juga. Semua ni diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang ada dalam rahim satu orang ibu ni hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja tahu. Ada 5 benda, ada 5 benda yang Allah saja tahu, orang lain tak tahu. Yang pertama apa dia? Bila berlaku kiamat. Saya dan tuan-tuan, bahkan Nabi SAW sendiri sebut dalam surah A'raf, aku tak tahu bila kiamat ni akan berlaku dengan jelas. Tarikh yang exactly, hari yang tepat aku tak tahu. Cuma tanda ada. Cuma clue dia ada pada hari Jumaat. Ada tanda-tanda kecil kiamat. Perempuan makin lama makin banyak. Orang-orang yang dulu miskin sekarang berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi di luar-luar negara, jadi di negara kita tanda-tanda kecil ni makin ada. Nanti dia ada tanda-tanda kiamat pula. Keluar dabah binatang melata di muka bumi, dia akan keluar api daripada Syam, hambat manusia, keluar mai Dajjalnya, dengan beberapa lah benda-benda besar tu. Imam Mahdinya, Ya'juj Ma'jujnya, Dajjal dan sebagainya, dia ada tanda. Tetapi hari tepat bila berlaku kiamat, siapa pun tak tahu. Dulu tuan-tuan ingat tak? Ada satu gerakan yang dia kata 2012 berlaku kiamat. Itu menurut ramalan orang asli Afrika. Awak percaya habis? La ilaha illallah. Hak Nabi habis anda percaya? Orang asli Afrika habis anda percaya? Berebutlah 2012 yang takut dengan kiamat lah. Luar-luar negara tu pakat buat rumah yang kebai bawah rumah mereka. Di bawah rumah ada sebiji lagi rumah. Rumah tu boleh hidup dalam setahun. Makanan ada, stok ayam ada, apa semua. Rumah tu dia kebai. Dia besi tebal. Kononnya tak jadi apa. Bila jadi kiamat, mereka nak turun masuk dalam rumah tu, hidup dengan family mereka. Ternyata dah habis 2012 tak ada kiamat pun. Masa baru ni, masa PKP tu, ada juga mereka habis bulan 12. Bulan Ramadan, tahun tu 15 Ramadan akan berlaku pada hari Jumaat. Adalah kiraan mereka buat keluar hadis dan apa semua. Mereka kata tahun ni lah kiamat. Tunggu, tak ada kiamat. PKP yang main. PKP pun tak ada dah. Habis semua dah. Sekarang lockdown serta-serta tempat hak merah je kena lockdown. Tak ada. Yang tahu kiamat bila? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kalut ke pasal kiamat? Tak payah kalut. Kiamat nak mai, kiamat tak mai, kok mana pun kita buat persiapan.
Kiamat kecil apa dia? Faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia, mati, telah berlakulah kiamat pada diri dia. Kiamat kecil ni mati lah. Maka mati ke, kiamat betul ke, tak payah risau. Maknanya bahagian kita buat persiapan. Macam seorang badui mai pada Nabi SAW, dia tanya mata sa'ah, bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat. Dan Nabi SAW sebut pada dia, ma'adatalah, apa yang kamu buat persiapan untuk kamu menghadapi kiamat tu. Maka kata lelaki tu, tak adalah special sangat, saya ibadat pun biasa-biasa je, cuma saya ni sayang ke Allah, sayang ke Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man yuhib. Seseorang itu akan duduk bersama orang yang dia sayang. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku suka sangat perkataan badui itu, sehingga menyebabkan Nabi lafazkan perkataan tu. Aku suka sangat perkataan Nabi. Apa dia? Kamu akan berada dengan orang yang kamu sayang. Kerana aku sayang akan Nabi SAW, aku sayang akan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dan aku berharap aku boleh duduk dengan mereka nanti di dalam syurga. Tu benda pertama. Benda kedua yang orang semua tak tahu apa dia? Bila nak turun hujan. Dalam 5 tu ada dalam hadis kita habaq ni, dia akan ada juga. Bila nak turun hujan. Kat luar nampak. Kat luar dengar bunyi goroh tak? Masa main tadi tu nampak gelap macam nak hujan kan. Tapi siapa boleh angkat tangan bagi tahu confirm hujan malam ni? Belum tentu. Tonton tengok TV, dia tulis apa? Ramalan kaji cuaca. Kepastian. Ramalan. Ramalan maksud dia apa? Kebiasaannya kalau keadaan langit macam ni, kebiasaannya kalau keadaan bintang macam ni, keadaan laut macam ni, maksud dia macam ni, macam ni, macam ni, kemungkinan dijangka Kuala Lumpur hujan, kemungkinan dijangka Pulau Pinang ribut petir, kemungkinan dijangka bahagian Ipoh dia panas terik. Tu kemungkinan je. Kita tengok TV di hujung ada ramalan kaji cuaca Hong Kong, Jepun, Amerika, dia ambil bandar-bandar besar, negara-negara besar dia ambil. Tapi confirm ke? Taklah. Itu kebiasaan. Menurut apa pengalaman dan pengajian kami, macam itulah keadaan dia. Tonton tengok ramalan kaji cuaca, pihak TV3 habaq kata esok hujan. Kita ada berniaga soya. Kita tak buka berniaga kita sebab kawan tu kata hujan. Esok tak hujan. Marah dia pergi Kuala Lumpur. Dia pergi Kuala Lumpur, bilik berita studio B tu dia pergi cekak baju kawan tu. Dia kata, hang lah abang hujan, sebab tu aku tak berniaga. Dia kata, mana aku tahu, aku pun ramalan dia. Dia ti marah kita balik, dia ti katok kepala kita balik. Daripada hang penat main habis duit main tahun ni, baik hang duduk di rumah, save sikit, dah lah tak boleh berniaga. Sebab ramalan bukan betul. Boleh jadi mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Tuan-tuan pernah dengar tu? Maknanya apa dia? Apa dia? Jangan buat macam tu lagi. Tunggu hujan turun baru buang air di tempayan tu. Sebab belum tentu guruh tu menunjukkan hujan. Tuan-tuan pernah tak? Air hitam, Green Lane, hujan gila-gila. Pusing pergi ikut geluguk, panas. Sini kita dengan baju hujan lah apa segala mak nikah pakai. Sampai kat roundabout Rexon tu pusing-pusing. Terus sampai kat traffic light kampungku, kita seorang pakai baju hujan. Panas, nak mampu semua duduk tengok kita. Kita dia ni main mana pula ni pakai baju hujan seorang-seorang. Kita terpaksa habaq tadi Green Lane hujan, terang kat orang pula. Sebab kita tak tahu boleh jadi hujan sini. Lah, tuan-tuan kadang-kadang duduk di tengah, tang ni hujan, tang ni tak pernah hujan. Dia macam berpisah dua keadaan itu. Masya Allah. Allah saja tahu hujan bila. Ada orang nak kenduri kahwin, dia pergi jumpa bomo. Ada bomo hujan. Bomo tu pun ambil pasiak paling. Dia kata tak hujan. Percaya bengong. Bomo tu kata apa? Hujan ni kerja Allah Ta'ala. Hang baling fu 10 kali pun kalau nak hujan, hujan juga.
Kalau tak hujan, tak hujan. Hujan tak hujan ni apa dah? Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bab hujan adalah rahmat, atau kita tak ada nak sembang di sinilah. Wa nunazzilu minas samaa'i ma'an mubaraka. Kami turunkan daripada langit itu air yang penuh keberkatan. Itu air hujan lah. Itu kita tak tepi saat. Cerita tu dia boleh jadi syok tu. Yang ketiga, manusia tak tahu apa. Manusia tak tahu apa yang ada dalam rahim satu orang ibu, orang tak tahu. Ni kita baca hadis ni. Allah Ta'ala hantar main satu malaikat, satu proses. Kesemua tu siapa pun tak tahu. Syekh Atiyah Saqar, di dalam kitab dia Ahsanul Kalam, kitab fatwa dia, orang tanya kat dia, Syekh, Allah Ta'ala kata, Nabi SAW sebut, Allah saja tahu. Benda yang ada dalam perut mak ni, Allah saja hak tahu. Orang lain tak tahu. Tapi sekarang kan kita ada teknologi, boleh scan 3D, kalau tuan-tuan pergi lama lagi ada 4D, klinik swasta ni lah, Gleneagle ke apa, dia ada 4D, 5D. Dia boleh pusing-pusing pula baby tu, kok atas, kok tepi, kok kiri, kok kanan. Dia boleh buat macam box pula anak kita, baby dalam perut. Bukan scan sehala hitam putih ya, teknologi lah ni. Tapi orang tanya Syekh Atiyah Saqar, bekas mufti Mesir ni, bekas ulama Azhar yang hebat, mufti Mesir tu, orang tanya kat dia, wahai Syekh Atiyah, macam mana kami sekarang, bukan kata Allah tahu, kita dengan ilmu teknologi kita boleh tahu. Kata apa dia? Kata Syekh Atiyah Saqar, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja mengetahui kondusi bayi dalam itu, sama ada jantina lelaki atau perempuan. Jantina lelaki atau perempuan, kemungkinan manusia boleh tahu. Tu pun belum tentu betul. Scan perempuan, beli barang semua Hello Kitty lah, apa semua color pink, keluar mai boy. Pernah jadi tak? Keluar mai Ejen Ali keluar, dia tak keluar Hello Kitty. Beli barang semua dah Yaya. Boy beli dah barang semua, dah macam mana? Tukar lah pula. Takkan boy nak pakai baju Yaya, jam lah, kena pakai baju boy juga, tukar pula. Doktor scan, doktor kata yang ni Ejen Ali ni boy, baby boy, baby shark kedudu. Doktor kata beli barang baby semua, dah keluar perempuan. Boleh jadi tak? Boleh juga. Dan Allah bukan sahaja tahu berkaitan dengan apa, sama ada jantina lelaki atau perempuan. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata apa? Manusia tu akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu dia akan tulis, pertama dia celaka atau bahagia, rezekinya, ajalnya, semua dituliskan dalam perut mak dia. Jantina laki perempuan nak buat ke, rezeki dia, ajal dia, semua tu ditulis oleh Allah Ta'ala dalam perut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui sama ada budak ni beranak, dia akan mati dalam keadaan syaqiyun am sa'idun, dalam keadaan mulia atau celaka. Allah tahu benda tu. Allah tahu apa nak jadi pada dia, apa akan jadi pada dia esok besar. Semua tu dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Allah ni bukan dia tahu jantina laki perempuannya. Ilmu Allah Ta'ala menjangkau ilmu doktor dan ilmu pengetahuan manusia. Manusia laki perempuan je. Contoh boleh tanya, kita scan baby kita, isteri kita kan, scan perut, doktor kata, tahniah kamu dapat baby boy, terima kasih lah doktor. Doktor boleh tak scan anak saya, tengok dia SPM dapat berapa? Doktor kata, hamai tidak, mai aku scan otak hang. Aku rasa ada masalah ni. Dia kata, iyalah doktor. Doktor kata, doktor tahulah, jantina tahulah, lebih-lebih saya tak tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha mengetahui. Apa dia? Apa yang terkandung dalam perut satu orang perempuan itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah nak lahirkan dia sempurna, Allah nak dia lahirkan dia berdua, atau kembar 3, atau kembar 8. Ada di dunia kembar 12 paling banyak sekali. 12 orang baby Allah buat dalam perut mak dia. Memang beranak satu, 12 orang beranak. Allah yang tahu.
Sama ada budak tu nak lahir dalam keadaan ada tangan yang penuh, ada tak ada ke, dalam keadaan sihat ke, sakit ke, semua dalam pengetahuan Allah. Dan rahsia Allah kita pun tak tahu. Dan semua Allah buat tu ada baiknya. Kita tak boleh kata baby beranak jantung kat luar. Kita nampak jantung dia duk injak, cap. Allah tahu itu satu kebaikan Allah tak pernah buat naya pada hamba-hamba dia. Kita mengaji dalam akidah Tahawiyah, ditulis matan awal-awal sekali tu, setiap benda yang berlaku di muka bumi ni adalah dengan ihsan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat apa dia? Ajal dia. Yang keempat, siapa pun tak tahu apa nak jadi esok. Saya dan tuan-tuan, kita tak tahu apa nak jadi esok, kita tak tahu. Sama ada baik ke, buruk ke, kita hidup ke, kita meninggal ke, keluarga kita jadi apa, di dunia jadi apa, di negeri kita jadi apa, di negara kita jadi apa, kita tak tahu. Kepimpinan di atas tu apa yang akan berlaku, di dunia apa, tak tahu apa pun. Kita tahu apa yang berlaku sekarang ni lah. Ceteknya ilmu manusia. Dan yang kelima, apa dia? Siapa pun tak tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. 4 benda di dalam hadis tadi tu apa dia? Ajal dia, sama ada dia bahagia atau celaka, rezeki dia Allah Ta'ala tulis. Semua dia tulis dah. Dan termasuk ajalnya apa dia? Di mana kita meninggal dunia, siapa pun tak tahu. Asal di Pulau Pinang, dia pergi mana? Convocation anak dia. Kalau bukan PKP lah, sekarang kan musim Covid. Dia pergi convoke anak dia kat mana? Dekat Johor, ada college dia pergi dekat sana. Dia pergi sana, masa duduk di college anak dia, esok convocation, dia duduk di homestay dekat sebelah sana tu, pagi nak bangun sembahyang subuh, tergelincir dalam apa nama tandas, kena kat singki tu, meninggal dunia, darah banyak. Boleh jadi tak? Boleh. Kita tak tahu meninggal kat mana. Mungkin beranak di Pulau Pinang, meninggal dekat Switzerland. Mungkin meninggal kat Switzerland. Mungkin beranak kat luar negara, mai kat sini. Bila mai sini, PKP, lock habis, bangunan tak boleh keluar apa semuanya. Atau kita pergi luar negara, tak boleh bergerak dah, tak boleh masuk negara dan sebagainya. Maka dia terkadah di sana, akhirnya meninggal di sana. Jadi kita tak tahu di mana kita akan meninggal, semua kita tak tahu. Dan kelima-lima benda ini yang saya habaq kat tuan-tuan tadi tu, bila gabung dengan hadis ni, kita nampak ilmu manusia tu adalah ilmu yang sangat cetek, dan apa saja berlaku pada kita tu adalah atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada satu konsep yang nama dia adalah redha. Apa saja Allah tulis untuk kita tu benda baik untuk kita. Belajar. Kalau kita boleh menghargai apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, hidup kita akan jadi bahagia. Allah jadikan kita ni tinggi lampai. Kita kata aku ni susah lah, tinggi ni, jalan sini tak boleh, kereta pun susah, naik motor pun nampak pelik, aku kena beli motor yang sesuai dengan aku. Tak apa, ada kebaikan dia, Allah yang buat kat kita. Aku ni pendek sangat lah. Kita belajar redha. Rendah ke, tinggi ke, putih ke, cerah ke, kaya ke, miskin ke, ada sakit ke, sihat ke, semua Allah Ta'ala buat pada kita ni dalam takdir dan kuasaan Allah Ta'ala. Dan setiap takdir yang ditulis oleh Allah Ta'ala, Allah tak pernah ada konsep menzalimi hamba dia. Menzalimi hamba dia. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu ajal kita bila dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah sejak pada dulu, pun kita usaha juga rezeki. Pagi-pagi bangun, pergi kerja, cari rezeki kita. Walaupun rezeki kita dah tertulis, kita tetap usaha juga. Apatah lagi benda yang belum ada jaminan tentang apa? Tentang kehidupan akhirat. Berapa iman kita, amal soleh kita, bekalan kita, itu semua tu apa dia? Kita yang kena buat persiapan. Kalau rezeki pun kita duk pulun cari, apatah lagi benda yang belum ada keyakinan tentang masa depan kita di akhirat. Maka inilah masa kat dunia ni kita nak usaha supaya kita cari bekalan kita dekat akhirat. Yang tu yang pertama daripada hadis ni kita boleh dapat. Yang kedua daripada hadis ni kita nak abang kata, manusia ni ilmu dia sangat lemah. Banyak benda yang kita tak tahu. Hebat terah mana pun hang, hebat terah mana pun kita tak tahu apa yang sekadar rezeki mana Allah Ta'ala tulis untuk kita, meninggal bila, ajal, kesemua tu kita tak tahu. Kalau kita tak tahu ajal kita bila, sedangkan telah ditulis oleh Allah Ta'ala,
Kita yang tak tahu, maka persiapan untuk akhirat tu kena selalulah kena ada. Dengan imannya, dengan amal solehnya, dengan semayangnya, dengan ibadahnya. Jangan kita lalai dan leka benda-benda ni, kerana kesemua ini adalah satu benda yang perlu diusahakan oleh kita sendiri, kerana Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan semuanya baik buruk tu untuk diri kita. Demikian juga tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada orang tu dalam keadaan syaqiyun am sa'idun, sama ada dia bahagia atau kecelakaan di hujung usia dia, ditentukan oleh Allah taala. Tetapi tuan-tuan, ini bukan satu paksaan daripada Allah. Allah sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami ilhamkan pada manusia baik dan buruk. Jalan ke masjid pun kami tunjuk, jalan nak pergi buat benda jahat pun terpampang di hadapan kita, terdampar di hadapan kita. Kita yang kena pilih. Kita tak boleh kata yang ni semua takdir Allah Ta'ala, bab tu aku pergi minum arak ni semua Tuhan dah ada tulis siap dah. Tak ada cakap ke tu. Dia tak betul dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kerana Allah bagi dua-dua kat kita. Kita boleh salahkan satu pihak kalau kita dipaksa. Contoh, kita bawa motor, kita nak pergi masjid tak boleh, dia menjadi keras, dia pergi ke arah jahat arak. Lepas tu tangan kita pun tak boleh, jangan minum arak, jangan minum arak. Lain lah tu. Tapi hang sendiri pergi beli, hang sendiri tuang. Allah Ta'ala kata, qad aflaha man zakkaha. Siapa yang pilih jalan yang baik, dia akan berjaya. Siapa yang pilih jalan yang tak baik, maka dia akan jadi sengsara. Maka kita dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita sebut sebagai af'alullah wa af'alul ibad. Allah Subhanahu wa taala, kita ada keinginan nak buat sesuatu. Ikut hang nak buat keinginan nak buat benda baik ke, keinginan nak buat benda jahat ke, tenaga tu diberi oleh Allah, tapi keinginan mai pada sendiri. Keinginan ni dia bercampur antara apa? Nafsu suruh kita buat benda jahat, syaitan nak suruh buat benda jahat, iman nak suruh buat benda jahat. Allah Ta'ala kata apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup ni untuk uji kita. Sejauh mana kita boleh fight dengan syaitan, sejauh mana kita boleh fight dengan nafsu, maka kita pilih jalan yang baik. Kita tengok kehidupan ni Allah Ta'ala sebut dalam sebuah hadis salih Nabi SAW sebut, kalau seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk buat kebaikan, maka Allah, kalau hujung hidup dia baik, dia akan selalu kita nampak dia ke arah baik, ke arah baik, ke arah baik. Tapi kalau kita nampak dia sendiri yang suka memilih ke arah jalan tak elok, jalan tak elok, jalan tak elok, kemungkinan dia ada satu ending yang tak elok untuk dia. Tetapi juga tuan-tuan, kita selagi seorang tu belum ending, kita tak boleh buat keputusan kat dia. Kita tak boleh kata hang ahli neraka, tak boleh cakap macam tu. Walaupun orang tu terang-terang tak semayang, kita tak cakap ahli neraka lagi kat dia. Kita habaq dia salah. Sebelum dia meninggal, kemungkinan Allah beri hidayah pada dia, dia boleh ubah hati dia jadi orang baik, orang soleh. Kita selalu doakan kebaikan dekat orang, tetapi bukan bermakna tak boleh nasihat orang. Boleh, ni mai sini aku tengok hang ni tengok selalu duk minum arak macam ni, tak baik macam ni, hang ubahlah hidup sekali. Cakap dengan dia. Cakap tak salah, dakwah tu kena ada. Cuma jangan masa kita dakwah, kita ingat kita lagi bagus pada dia. Perangai tu paling buruk. Bila kita nasihat orang, kita ada satu perasaan, aku bagus pada dia. Perasaan itu lebih teruk pada jahat dia buat tu. Kerana kita ada ingat kita bagus. Sebab saya dan tuan-tuan, kita tak boleh buat keputusan sama ada kita boleh ending dengan baik ke tak boleh, tak tahu. Sebab tu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Muqaddimah Hayatus Sahabah karangan kita punya Syekh Kandahlawi menyebut, kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Siapa nak buat contoh, pi cari orang dah meninggal dunia dalam keadaan baik, hampa dia ambil depa ni buat contoh. Kerana orang yang hidup ni tak akan aman daripada fitnah. Boleh jadi hari ni okey, boleh jadi
hati manusia ni berbolak-balik. Siapa dia? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaiklah. Satu ketika duduk di ambang-ambang neraka, kata Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan adat jahiliah, zina dan sebagainya. Bila Allah bagi hidayah, mereka menjadi manusia paling agung dan ulung dengan radhiyallahu anhum. Maka daripada hadis ni apa kita dapat juga? Jangan pandang rendah pada orang. Jangan rasa kita ni diri kita bagus. Selalu doa pada Allah supaya Allah tetapkan iman kita, supaya matikan kita dalam keadaan yang baik. Maka jangan impi mati yang baik kalau kita tak hidup dengan cara yang baik. Kita nak mati yang baik, kita mesti hidup dengan cara baik. Mai semayang, buat baik dekat orang, jangan zalim orang, hutang orang bayar balik, jangan pedajai orang, jangan curi barang orang, bunuh dan sebagainya. Jangan buat. Hidup elok, insya-Allah Allah bagi mati dalam keadaan yang elok. 5 benda yang saya habaq kat tuan-tuan yang Allah saja tahu tu, sebenarnya itu ayat Quran surah Luqman, ayat hujung sekali. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Surah Luqman, ayat paling terakhir sekali sebelum masuk surah Sajadah. Tentu buka surah Sajadah belah kanan, kali satu muka surat Sajadah, tengok belah bawah sekali tu, dia ada ayat-ayat berkaitan 5 benda yang Allah saja tahu tu. Orang lain tak tahu. Termasuk daripada hadis ni kita belajar apa dia? Semua baik buruk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berterusanlah kita buat benda yang baik. Jangan berhenti buat benda yang baik. Yang berikutnya apa dia? Kita boleh ambil daripada hadis ni. Jangan berhenti buat benda jahat. Jangan sesekali buat benda jahat, kerana semua itu akan menyusahkan kita nanti di akhirat. Ditulis maksudnya ada ruang lagi. Contohnya Nabi SAW sebut, siapa nak Allah luaskan rezeki dia, rezeki dah ditulis dah, tapi Allah boleh buka lagi rezeki dia apa dia? Dengan beberapa amalan. Contohnya apa dia? Dengan menghubungkan silaturrahim. Siapa yang rajin hubung silaturrahim, Allah panjangkan usia dia. Siapa yang rajin derma infak fi sabilillah, Allah panjangkan usia dia. Panjang usia dia ni kata ulama sama ada dia adalah kinayah ataupun betul secara realiti. Contoh saya beritahu tuan-tuan, Imam Nawawi meninggal umur dia dalam 40-an, 43, 44 meninggal umur dia. Tapi sampai hari ni kita duk ingat dia lagi. Sebut nama dia, sebut nama dia, sebut nama dia, sebut nama dia. Kata ulama, kalau kita ni orang yang baik, Allah panjangkan usia kita, panjang ingatan orang terhadap kita. Orang duk ingat dia, oh dia itu bagus, arwah tu bagus. Kalau arwah dia rajin dia main semayang, orang duk ingat dia kat dia. Dah lepas 20 tahun pun duk ingat, bapak aku selalu cerita lah pasal satu pakcik tu, bagus lah pakcik tu. Orang ingat kat dia sebab dia orang yang baik. Tapi orang ada juga Allah panjangkan usia dalam keadaan kecelakaan. Contoh Fir'aun. Panjang usia maknanya orang ingat. Tapi setiap kali orang ingat, orang celakakan dia. Orang laknatkan dia. Fir'aun, laknatullah. Ingatkan dia. Kita tak mau macam tu. Kita nak orang ingat tapi dalam keadaan yang baik. Orang yang baik, insya-Allah orang ingat dia. Kita agak-agak orang ingat. Kita hidup pun orang tak ingat. Jam kita. Orang main kampung kita, kenal Pak Haji? Pak Haji mana? Pak Haji Mut. Pak Haji Mut mana? Kami tak kenal. Padahal hidup tahun tu, orang tak kenal. Hidup je orang tak kenal. Ulama dulu meninggal, orang tak ingat lagi. Kitab dia orang nak baca bela. Doa-doa yang ditulis dalam kitab tu orang baca, aminkan sampai hari ni. Dia tak doa dah, tapi orang aminkan doa dia. Allahu Akbar. Yang itulah yang kata semua benda adalah kehebatan. Panjang usia tu boleh jadi nik. Rezeki Allah Ta'ala takdir kat kita banyak mana. Tujuan dia bukan kita duduk rumah, buat apa aku pergi kerja pun. Rezeki Tuhan dah tulis dah. Maksud rezeki Tuhan dah tulis ni, kalau hang usaha, hang tak dapat benda tu, hang jangan rasa kecewa sampai bunuh diri,
sampai kecewa, oh aku tak dapat benda tu. Sabar, sebenarnya mungkin bukan rezeki hang. Tu cara kita faham. Jangan kita duduk di rumah, kita kata Tuhan dia bagi rezeki kat aku, duduk di rumah je tak mau buat kerja. Dia salah faham dengan hadis. Dia kata Allah Ta'ala hantar rezeki. Bolehlah kalau kita jenis wali Allah, Allah bagi ya. Kita subuh pun menerap. Wali tak mana tak. Kuali je kot. Nah, biasanya kerja lah. Kita usaha, tak dapat. Tak apa, tak ada masalah. Tender tak dapat. Nak buat bangunan baru contoh. Tak apa. Allah Ta'ala akan bagi rezeki kita kot lain lagi. Ingat macam tu. Tu makna dia. Jadi, semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan dia tengok 4 perkara yang ditetapkan bagi seseorang sebelum lahir ke dunia, iaitu jantina, celakanya, atau rezekinya, atau ajalnya. Dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai takdirnya, kadang-kadang boleh berubah dengan doa yang kita minta pada Allah. Boleh berubah dengan doa yang kita minta dengan Allah. Kita minta doa supaya Allah panjangkan usia kita. Kita minta doa supaya Allah berikan kepada kita keluasan rezeki. Dan kita jangan faham rezeki ni dari segi duit saja. Rezeki dari segi kesihatan. Rezeki dari segi boleh main semayang, boleh main masjid. Rezeki Allah bagi isteri yang baik, anak yang baik, suami yang baik, jiran yang baik. Semua tu termasuk dalam rezeki dan kebaikan yang Allah Ta'ala beri pada seseorang tu. Kalau apa saja Allah beri pada kita, kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, itu tanda Allah kita ni orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan tengok pada hadis yang berikutnya adalah harus sembahyang di atas sampan. Untuk kaki-kaki fishing, kaki-kaki sewa bot nak pergi tangkap ikan, biasanya orang tangkap ikan lama. Kadang pergi pagi, 2-3 pagi sampai subuh. Bila waktu subuh macam mana dia nak semayang. Dan masa semayang fardu, kita kena pastikan dada kita menghadap ke arah kiblat. Kalau kita tengah semayang, kalaulah sungai tu dia relax je, tak apalah. Kalau sungai tu sungai yang air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Buaya mai dia duk gerak-gerak gitu, kita pun sampai kita pusing gitu. Macam mana kita nak pusing gerak ikut kiblat ke, atau kita duduk ke, atau kita buang fishing rod semua terjun dalam ayak ke, pergi kat darat semayang lain ke, macam mana kita nak buat? Kalau semayang sunat, kita boleh biar dada kita masa takbir, kita boleh takbir. Kemudian selepas takbir, kalau sampan tu bergerak, kita semayang duha, tak apa. Kalau kita semayang fardu, macam mana kita nak sembahyang tu, kita kita tengok dalam CD akan datang lagi. Okay, apa insya-Allah? Macam dah? Okey, kita berhenti di sini dulu. 8.10 rasa. Selalu bunyi kan? Teng teng teng. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.